dalam Tuhan Yesus. Sore. Terima kasih kita bisa hari ini boleh kembali ke gereja kita tercinta untuk menyembah dan memuji Tuhan di persekutuan usia indah. Kami mengajak Bapak Ibu kita memulai persekutuan ini, kita nyanyi lagu nomor 1, Ku Cinta Kau Yesus. Kita nyanyi bahasa Indonesianya dulu. Amen.
kita dalam doa. Akan usia indah ya. Kita bersyukur Tuhan berkati dan berjalan dengan baik. 感谢主呀！我们上个月我们今年我们周年纪念今天我们又来到主的面前一同敬拜主。 Sebentar lagi kita akan masuk ke Paskah. 下子我们已经要进入受难节。 Dalam perjalanan kita tiap-tiap hari, 在我们每一天的路途生活当中， mungkin ada yang mengalami pergumulan. 可能我们有一些的挣扎， Tapi saya percaya banyak sekali yang mendapat pertolongan Tuhan. 但是我相信一切都有主的保护与看顾。 Sore ini mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. 可能今天下午我们可以按照主的爱，我们可以诉说我们的心事。 Ya, mungkin bisa kesaksiannya bisa panjang, bisa juga singkat, tetapi bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. 我们的见证可以长或者短，最主要是我们讲出我们主怎样看顾保守我们。 Ada Bapak Ibu 有吗？弟兄姐妹？ yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan? 呀，我们可以做见证主。 Belum ada. 黑暗在这带到我们一个光明之路。 主耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，而我
firman yang akan kita dengarkan sore ini, contoh musik. Ai masuk ya. 家里的弟兄姐妹们， Selamat sore. 午安， Ya. Tetap semangat ya. 大家都 Shalom, mana suaranya? Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Tentunya kalau hari ini bisa datang semua dalam keadaan yang baik ya, meskipun ada yang mungkin sedang kurang sehat di rumah. 但是今天我们来到主的面前，当然我们感谢主呀。虽然我们可能今天在家里的时候，我们有身体软弱。 Ya, hari ini kita belajar tentang tema ini, bicara tentang engkau adalah Mesias. 今天我们的主题是你是我弥赛亚。 Ini tentang Tuhan Yesus karena kita memang bulan ini tadi dikatakan Cimeri itu kita akan menyambut masa-masa sengsara Tuhan Yesus sampai kebangkitan Paskah. 我们这个月当中呢，就是美丽姐妹刚才所讲的呀，就是我们纪念到主受难，也是复活的一个过程。 Ya, jadi kita belajar tentang engkau adalah Mesias. 我们学习今天你是弥赛亚。 Ada yang tahu nggak Mesias ya? Itu artinya apa? 我们当中有知道的吗？什么意思叫做弥赛亚？ Ya, Mesias itu dari kata apa? 弥赛亚是从哪一个言语说出来呢？ Ya, mungkin sering baca, sering dengar, tapi artinya apa sih Mesias itu? 我们可能常常听到这些话就是弥赛亚，但是它的意义是什么呢？ Nah, ini kuis nih, ada yang mau jawab nggak? 这个是一个题目，有些弟兄姐妹可以回答吗？ Kalau jawabnya benar, dapat ini lagi nih, apa sih? Kue lagi. 如果回答的对，还可以给一个奖品，就是说给你一个就是 Di 道。 sini ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar di khotbah mungkin Mesias itu apa artinya? 在这里有吗？知道的。 Ibu ini, Ai, Ci, ayo. Mesias anak Allah. 弥赛亚是神的儿女。 Secara itu ya bisa dikatakan gitu, tapi ada yang lebih tepat lagi tuh. Ci. 可以说是，但是跟还有。 Juru selamat ya bisa, tapi dia ada yang lebih dekat lagi jawabannya. 还有其他的吗？ Anda belum beruntung ya. Nah, ini nih Cimeri dapat kue apa lagi? Satu loyang nanti dapat. Ya, betul. Mesias itu artinya yang diurapi. 是被高抹的一个字。 Ya. 刚才老师已经回答了。 Nah, itu dari bahasa apa nih pertanyaan berikutnya? Mesias itu bahasa apa? 问题在这些是什么语言？ Yahudi itu ada. Siapa yang jawab tadi? Ibrani siapa? Siapa yang jawab tadi? Ini ya? Ini. Ini benar nih. Ya, Benar. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Wah. Ya. Mesias artinya diurapi dari bahasa Ibrani. Wah. 这个就是弥赛亚的意思，就是高抹者，就是希伯来的。 Di bahasa Yunaninya ada yang sama artinya dengan ini. 也有一个言语叫做跟这个一样的 Ya. 话。 Kalau ini Ibrani, ada Yunaninya. Yunani itu yang 希腊文有一个 bahasa 话， perjanjian baru. 就是新约。 Siapa yang tahu? 有人弟兄姐妹，你知道的吗？ Ayo, sering ini 希腊语。 di sini. Ada yang mau jawab? 有我们当中有回答的吗？ Masuk sini. 呀，第三门。 Yehova. Yehova perjanjian lama, perjanjian barunya, perjanjian baru. 耶和华是旧约。 Sebutan Tuhan Yesus itu apa aja di perjanjian baru tuh? 呀，新约的答案是什么呢？ Jawabannya adalah 他的回答是 Kristus. 基督， Ya, Yesus Kristus. Kristus itu artinya sama dengan Mesias. 一个跟弥赛亚一样的意义， Ya, artinya diurapi. 是一个高莫者。 Ya, jadi kita sering sebut ya Yesus Kristus. 我们常常说耶稣基督， Kalau diterjemahin Yesus itu artinya juru selamat
Kristusnya diurapi, berarti juru selamat yang 我 diurapi. 们的翻译就是主耶稣是拯救者，就是我们被弥赛亚，就是说我们被 Satu lagi nih, pertanyaannya gampang. Ya. 还有一个 Siapa yang ngomong kalimat ini nih? Engkau adalah Mesias. Ayo. 什么人是讲他是弥赛亚？ Cik. Petrus, benar sekali. 彼得先讲 Ya. 这个话。 Nah, ini ayatnya ada di sini, kita coba lihat. 呀，我们先 Ya. 看 Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. 我们打开圣经是在马太福音第16章从13节到19节。 Ya, saya bacain dulu ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, ya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Nah, ini omongan Simon Petrus ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 太福音第16章13节，耶稣来到加撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他说：“有人说是谁的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或者是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁呢？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生的儿子。”耶稣对他们说：“西门巴耶拿，你是有福的，因为这不是属血气的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我还要把我的教会建造在这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。凡在地上所捆绑的，在天上也是要捆绑；凡是在地上所释放的，在天上也要释放。” Dalam perjanjian lama kita itu ada 3 jabatan yang diurapi di sana. 在旧约的时候，有几位是被高牧的。 Ya. Yang pertama ada yang diurapi itu raja diurapi, dipilih Tuhan menjalankan pemerintahan Tuhan. 有是被高牧是一个王位王， Ya, jadi raja itu harus diurapi. 一个王应该是被高牧。 Kedua nabi diurapi. 就是先知也是被高牧。 Yang ketiga imam besar diurapi. 就是大先知。 Ya, imam ya. 呀。 Imam yang bertugas di bait Allah, 就是在圣所工作的人。 Kenapa 3 jabatan ini penting sekali di perjanjian lama dan harus diurapi? 为什么这些3位的很重要，应该是被高牧的人呢？ Karena alasannya adalah mereka ini mewakili Tuhan di dunia ini. 因为这些人就是神必定要界定他是在世界上代表的神。 Ya. Raja diangkat oleh Tuhan. 王位是神所拣选的人。 Misalnya Raja Saul atau Raja Daud. 比如说扫罗王还是大卫王。 Nah, mereka raja ini harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. 这些他是必定行神所指示的工作。
Makanya penting diurapi oleh Tuhan. 所以很需要被主所高抹的人。 Lalu ada nabi. 但是还有先知， Nabi itu diurapi untuk apa? 先知是被高抹是 Menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. 就是他是代表是说讲到神的话是真理。 Kalau rajanya sudah mulai korupsi, maka nabi dikirim supaya tegur 这 rajanya. 个假如如果一个王他开始贪污的话，神就差派了先知警告这些王。 Nah, imam besar itu yang di bait suci itu adalah perantara Tuhan dan manusia. 大赦事是人之间的关系。 Kalau mau ibadah, mau mempersembahkan korban itu harus lewat imam besar. 如果他们要献祭的话，就要经过这个大祭司。 Jadi raja, nabi, sama imam ini orang-orang penting di dalam 这个在圣 perjanjian 殿 lama. 的时候，在整个国度是很重要的一个地位。 Mereka mewakili Tuhan, 他代表了神在， makanya mereka diurapi 所以他被高抹， supaya menjalankan tugasnya dengan baik. 所以他可以行在世上可以好。 Nah, cuma sebagai manusia 不过好像人类 mereka banyak kelemahan juga. 一定有他的软 Ya. 弱 Rajanya bisa nggak benar. 王可以不对的事情 Mewakili Tuhan sih, tapi satu sisi nggak benar juga hidupnya. 虽然他是代表神，但是他的生活有时也是不整。 Saul berdosa, Daud juga berdosa. 扫罗也是，大卫也是犯了罪， Nabi juga sama. 先知也是这样。 Ya, memang menyampaikan firman Tuhan, tapi kadang-kadang juga dia banyak kelemahan Nabi. 他虽然他是代表了神，但是他成为先知也有些的软弱。 Imam besar seperti Harun 大祭司好像是亚伦， itu juga banyak kelemahan. 也是很多的软弱。 Anak-anaknya juga banyak yang melakukan kejahatan. 他的孩子们也是很多做一些坏事。 Jadi mereka mau mewakili Tuhan tapi tidak sempurna. 他们是代表上帝，但是不完全。 Ya, dan tidak bisa sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan mau di 他不 dunia ini. 是能够正心正义的神所要的工作。 Maka Tuhan pernah janji di dalam perjanjian lama, 所以神在旧约里面， Tuhan tuh akan mengutus seorang nabi yang lebih besar lagi. 神就是差派更大的祭司。 Tuhan ngomong kepada Musa ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Di Ulangan pasal 18. 申命记18章第5节告诉我们说：“因为耶和华你的神从你各支派中将他拣选出来，使他和他的子孙永远奉耶和华的名使立施工。” Ada nabi yang lebih lagi. 有就是很先知更有力的。 Terus di Samuel ada raja yang lebih lagi daripada raja-raja yang ada. 在撒母耳也是比这些更高的。 Ya. Ini di 2 Samuel 7 ayat 12. 呀，撒母耳记下 2 Samuel 7 ayat 12. 第7节，第7章12节告诉我们说。 Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan akan mengokohkan kerajaannya. 你寿数满足于你们列国同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。 Jadi sudah ada janji, ada nabi yang lebih besar, ada raja yang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. 由于就是神必定坚固跟他的先知来治理到永永远远。 Dan termasuk ada imam besar menurut perjanjian baru nanti. 就是有很大的大祭司可以带领。 Makanya kayak hari 在旧约。 waktu Tuhan Yesus muncul tampil, orang kira ini nabi yang dijanjikan Tuhan. 所以当耶稣显现的时候，他们是以为这个很大的大祭司出现了。 Ada yang kira dia nabi Elia, 有的人说他是以利亚， atau nabi Yeremia. 有的是耶
以利亚，耶利亚。 Ada yang kira dia juga Yohanes Pembaptis. 有的人也是说他是约翰，其实约翰 Ya, semua jawaban bagus, saudara. 全部他的答案都好， Tapi 但是 tidak ada yang tepat. 没有很准确。 Yesus bukan Elia, 耶稣不是以利亚， Yesus juga bukan Yohanes Pembaptis. 耶稣也是不是施洗约翰， Bahkan Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 甚至耶稣比施洗约翰更大。 Tuhan Yesus lebih daripada Nabi Elia, 主耶稣比以利亚先知更大， lebih daripada nabi-nabi manapun di Perjanjian Lama. 比其他的先知还要大。 Yohanes Pembaptis pernah bilang, Tuhan Yesus harus lebih besar, aku harus lebih kecil. 施洗约翰曾经说，耶稣要更大，我是变小。 Berarti Tuhan Yesus ini yang dijanjikan dari Perjanjian Lama sekarang sudah datang. 就是我们的主耶稣是旧约已经界定了，现在已经来到我们当中。 Ya, waktu jawaban dari orang-orang Tuhan Yesus anggap ini jawabannya bagus tapi tidak tepat jawabannya. 很多人说这个答案是，但是不是很准确的答案。 Nah, sekarang menurut murid-murid Tuhan Yesus, 现在对于耶稣的门徒来说， Yesus tanya siapa anak manusia itu? 耶稣问神子是什么人？ Petrus waktu itu mewakili murid-murid langsung kasih jawaban seperti ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 耶稣回答说：“你是弥赛亚，是来到这个世间来的。” Ya, jawabannya langsung, 他的答案是直接的、 spontan. 马上的。 Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. 耶稣是弥赛亚，是神活的神。 Pertanyaannya Petrus tahu dari mana? 问题就是彼得从哪里知道？ Alkitab bilang itu bukan dari jawaban manusia. 圣经记载这个不是人的答案， Tapi ini dari wahyu Tuhan kepada Petrus. 这个神是赐给彼得一个就是神的，给他的一个信。 Petrus pasti mengamati selama ini pelayanan Tuhan Yesus, dia lihat semuanya. 彼得应该是他已经观察了耶稣所行的一些在世上的事。 Lalu dari situlah ada satu wahyu yang dia dibukakan sehingga dia bisa mengenali Yesus Mesias, anak Allah. 从哪里他就看见神的看见的这个是神的儿子来到这个世界。 Jadi Yesus ini diurapi. 这个神是被膏的， Dia Mesias, dia diurapi. 他是弥赛亚，是被膏者。 Untuk apa? 为了什么呢？ Untuk menjalankan kehendak Allah di bumi ini. 他是行神我们天父的旨意行在这个地上。 Ya, misinya di bumi ini. 就是神引领在这个世界上。 Seperti yang tadi di Perjanjian Lama, ada 3 jabatan yang Yesus pikul, yang Yesus panggul. 就是好像旧约刚才神所叫他所行的，就是他所应该担当的一些事。 Dan 3 jabatan ini melekat dalam diri Tuhan Yesus. 主耶稣是3个工作都是已经行了。 Satu, dia adalah raja yang memerintah dalam hati orang-orang percaya. 他是一个王，是在所相信的人的心中。 Dia raja, kerajaan itu mencakup seluruh dunia, seluruh bangsa. 他的王位是这宇宙万有是他所掌权的。 Kalau Jokowi hanya berkuasa di Indonesia dan untuk orang Indonesia. 如果我们的Jokowi是他是只有带领印度尼西亚， Tapi Yesus berkuasa untuk seluruh dunia, semua bangsa. 但是如果我们的耶稣是他掌管全世界每一个民族， Jadi dia raja di atas segala raja. 他是万王之王。
Dia yang kedua sebagai nabi yang membawa firman kepada manusia. 他是先知，他把他神的话带到这个世界来。 Dia firman 他是神的话， yang jadi manusia. 这是道人入生， Kalau Nabi 道 PL 人 itu 入生， perlu firman, 他就是神的话， tapi Yesus sendiri adalah firman Allah. 但是神自己就是神的话， Jadi dia lebih besar daripada nabi yang lain. 他比其他的先知还要高， Yang ketiga dia imam besar. 他是最大的大祭司， Imam besar yang suci yang tidak berdosa. 他是一个圣洁的没有罪的人， Dia bukan mempersembahkan kambing domba, 他不是先羔羊，当羔羊， tapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. 他是把自己献上成为活祭。 Nah, ini menunjukkan Tuhan Yesus melakukan semua tugas yang ada di dalam perjanjian lama. 但是他就是把这个已经界定的旧约所一定的， Maka dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, 所以他来到这个世界成为一个人， mewakili Allah di dalam dunia ini 他代表了上帝来到这个世 dan 界， mewakili manusia di hadapan Allah. 是代表我们人民在神的面前， Dan dia mulai dengan menyelamatkan, menebus orang-orang berdosa. 他就是要拯救一切有罪的人， Ya, dia datang untuk mati menyelamatkan kita dari dosa. 他是一个死为了拯救有罪的人。 Semua orang di dunia ini berdosa. 每一个人在世界都是罪 Tidak 人， ada yang bisa selamat. 没有一个人能救。 Nasibnya udah jelas, pasti mati, pasti binasa. 他的就是他已经界定了，他已经死，必定是灭亡。 Keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus yang diurapi tadi. 他的拯救就是因着高莫者的行为。 Dia juru selamat yang diurapi, Yesus Kristus yang diurapi untuk menebus 他 dosa 是拯 manusia. 救者，但是就是神所高莫的上帝耶稣来到这个世界来。 Tuhan Yesus akan merampas orang-orang pilihannya dari dosa dan membangun mereka, mengumpulkan mereka menjadi satu bangsa. 神要夺去这种罪恶当中，把他拉回来。 Mengumpulkan orang-orang berdosa masuk di dalam kerajaannya dan menjadi 把 umatnya. 一切的人来到神的国度里面，成为神的儿女。 Membebaskan orang-orang berdosa dari kerajaan setan, lalu masuk dan menjadi umat Allah 从罪 selamanya. 恶的人从四方带到主的面前的人。 Maka waktu Petrus bilang engkau Mesias anak Allah yang hidup, jawaban Tuhan Yesus apa? 所以是许约翰在说你是弥赛亚，他的答案是什么呢？ Di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. 他说在磐石上他要建立教会。 Ya. Artinya di atas pengakuan Yesus sebagai Mesias itu Tuhan mengumpulkan orang-orang menjadi jemaatnya di situ. 但是耶稣就是弥赛亚，他把其中一些所信的人在哪里，在那个殿中宇宙。 Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sedang mendirikan satu jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 神耶稣来到世界是要建立一个世界上成为神的国度里面。 Jemaat yaitu orang-orang yang mengakui dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. 就是所有的人所承认的，他是成为弥赛亚来界定他在世界。 Yang dimaksud gereja bukan gedungnya ya. 弟兄姐妹，在教会的名就是不是这个建筑物， Alkitab tulisnya jemaat, 就是会就是会 berarti orang-orangnya 就是人， ya. Bukan dinding-dinding gedung ini. 不是一个墙壁这个建造物。 Jemaat Tuhan suku bangsanya di mana-mana. 神的儿女是在每一个地方， Ya, suku bangsanya berjenis-jenis 他的种族是从很多种族， dan tersebar di seluruh dunia ini. 就是在蔓延到全世界每个角落。 Siapa yang mengakui Yesus, ada di mana dia, di zaman apa, dia jemaat Tuhan. 在什么人承认耶稣的什么时代，但什么时候，
Ya, kata jemaat kita tahu ya, yaitu orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan. 就是我们每个人聚会的叫做一个团体，聚会的时候就是神的儿女在里面当中。 Dan kata jemaat itu memang muncul pertama kali ada di Matius ini, pasal yang ke-13 tadi. 刚才说我们所读的那个马太福音里面有读到的。 Yesus sedang mendirikan satu persekutuan orang-orang yang dia tebus, orang-orang yang dia sebut jemaatnya. Dia dirikan atas namanya sendiri. 他的国度直到永远，他所设立的。 Jadi sangat penting sudah kenapa kita berkumpul hari ini. 所以这个很重要。为什么今天我们可以聚集他 Ini 们？ perkumpulan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan. 就是我们这个团体是奉主的名设立的。 Kalau hari Minggu kita ibadah, kita berkumpul sebagai jemaat Tuhan yang mengakui Yesus sebagai Mesias 如 anak 果礼 Allah. 拜天我们来到主的面前敬拜主，那是一个很大的敬拜者，就是神的儿女。 Kalau kita pas lagi jalan-jalan liburan, kita beribadah dimanapun, kita sedang berkumpul dengan jemaat dimanapun, itu tetap jemaat Tuhan. 当我们出去的时候，无论什么教会，我们去敬拜的全部是神的儿女们。 Dan yang paling menarik Tuhan Yesus ngomong apa? 最主要的吸引人的就是主耶稣说什么呢？ Engkau Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan bilang, dan alam maut tidak akan menguasainya. 他说最主要的，他说他要在磐石上建立一个教会，固定的教会，坚固的教会。 Alam maut itu alam kematian tidak bisa mengalahkan gereja. 受害者不能够影响这个， Gereja mungkin bisa menderita, 可能教会会倒下来， gereja mungkin bisa susah, 可能教会会痛苦， jemaat Tuhan mungkin mengalami pergumulan berat. 可能弟兄姐妹可以见到一些的很大的挣扎， Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan jemaat Tuhan. 但是没有一个能够比不上神的儿女们， Karena yang mendirikan jemaat ini bukan manusia. 因为所设立的不是人所想象，而是行动的。 Tetapi Kristus sebagai batu penjurunya 但是基督成为他的绊脚石， dan dilindungi di dalam nama Tuhan. 就是神的名保护了这个设立。 Maka berbahagialah saudara Ai, Asu dan saya kalau kita itu disebut jemaat Tuhan. 是我们相信主耶稣成为神的儿女的弟兄姐妹们有福人。 Kalau kita boleh berbagian menjadi jemaat Tuhan, itu satu status identitas yang mulia 如 yang 果 Tuhan 我们 kenal. 成为神的儿女，我们的地位是那么的荣耀。 Tidak semua orang bisa datang langsung tiba-tiba, saya mau jadi jemaat Tuhan. Nggak bisa. 没有一个人说我突然间来到我们成为神的儿女们不能够。 Orang mungkin bisa datang ke gereja, 一个人可能会来到， tapi belum tentu jadi jemaat Tuhan. 但是不一定成为那边的会友。 Tuhan tahu siapa yang jadi jemaat, siapa yang cuma mampir, siapa yang cuma numpang datang doang. 神知道我们是否我们的会友呢，还是只有来往往的人。 Orang yang datang ke gereja dengan mengaku Yesus sebagai Mesias, itulah jemaat 如 yang 果一个人 didirikan. 来到主的教会里面敬拜主，承认主耶稣是弥赛亚，那就是神的儿女们。 Dan kalau kita jemaat Tuhan, 如果我们神的儿女们， Tuhan Yesus bilang alam maut tidak akan menguasainya. 他说一切的灾害不会临到你。 Ya, tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan dari jemaatnya. 神不能够隔绝神与人与神的关系。 Mau kelaparan, mau kesusahan, mau kuasa apapun, kuasa setan tidak ada yang bisa menaklukkan 要 gereja. 饥饿吗？要一些饥荒呢？还是一些痛苦不能够与我们与神的隔绝？ Kalau hari ini jemaat Tuhan menderita, 如果今天神的一年受苦， jemaat Tuhan pasti akan keluar sebagai pemenang. 他一定成为一个胜利者。
Di kitab Wahyu itu digambarkan orang-orang yang mengaku Tuhan itu pasti akan orang-orang yang menang. 但你圣经里告诉我们说，他说一个人受苦的，他必定得胜者。 Orang-orang yang mengalahkan maut. 他是胜过一切的受难者。 Artinya orang-orang yang bebas, yang tidak lagi mengalami kematian. 就是意思说，他不能够感受到死亡。 Itulah gereja yang Tuhan dirikan. 这个就是神所设立的教会， Jemaat yang Tuhan bangun di dunia ini. 就是神所设立在这个世上的一个教会。 Coba tanya sebelahnya, kamu sudah jadi jemaat Tuhan? 你可以问旁边的，你是否已经神的儿女？ Sudah jadi jemaat Tuhan? 你如果是成为一个神的儿女们， Ya, jemaat yang terus akan bertahan sampai dengan Tuhan Yesus datang. 他成为神的儿女，坚持到主耶稣再来的时候， Nah, ini luar biasa. 这个很特别。 Jadi saya berharap kita semua yang hadir ini adalah jemaat Tuhan. 我相信我们每一位弟兄就成为神的儿女们。 Kita bukan hanya jemaat gereja Kristen kebenaran. 我们不是单单是真理堂的会友， Di atas itu 在上面， kita adalah jemaat Kristus 我们就是基督徒， yang namanya ada di surga, 就是我们的名字已经记载在我们的天堂， yang mengalahkan maut. 就是他胜过一切的死亡。 Satu hal lagi yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, 有的主耶稣对彼得说。 apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19. 要把天国钥匙，凡在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡在地上所释放的，在天上也要释放。 Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. 这是神已经赐给彼得，那个很重要的就是手使给他。 Kunci kerajaan surga ini penting. 这个钥匙在天堂的钥匙是很重要的。 Petrus itu bagian dari pemimpin gereja, pemimpin jemaat. 彼得是成为一个教会的领导人。 Jadi di dalam jemaat Tuhan itu ada satu kuasa, otoritas untuk melepaskan atau mengikat sesuatu di bumi ini. 在这个组织里面，就是他是掌权这个教会，好像从一切的捆绑释放出来。 Gereja itu menjadi tempat atau jemaat itu menjadi tempat ada sesuatu yang dilepas, ada sesuatu yang diikat. 就是教会是有一些的被释放，有的把它捆绑。 Apa itu kunci kerajaan surga? 什么叫做天上的钥匙呢？ Ya, kalau dalam bahan yang kita pakai di katekisasi itu ada dua, yaitu pemberitaan Injil. 就是如果是道班，就是传福音。 Memberitakan Injil itu kalau ada orang percaya kepada Tuhan, dia terikat di surga. 如果他是信者，他在天上，他已经被掌握起来。 Kalau dia mendengar Yesus Mesias dan dia mengaminkan, dia percaya, nah itu terikat di bumi, juga terikat di surga. 如果他是承认主是弥赛亚，他在天上还是地上，他已经有了这个权柄。 Berarti dia terikat kepada jemaat Tuhan di dunia dan juga penghuni surga. 意思说他是天国的国民，也是地上天主的国民。 Tapi kalau diberitakan Injil lalu orang tuh nggak mau percaya Tuhan sampai dia mati. 如果一个人被传福音，他到死不接受的话， Dia itu seperti terlepas di dunia ini. 他就是从这个世界已经脱节了， Nggak ada tempat. 他没有地方， Bukan jemaat Tuhan. 不是神的儿女。 Di surga juga nggak ada. 他在天堂也没有他的， Nggak ada namanya dia. 他那边没有记载他的名字， Terlepas juga dia dari situ. 他从那边也是 Maka gereja itu begitu penting di dunia ini. 在教会在世界上是占很重要的地 Jemaat 位。 Tuhan itu di dunia ini begitu penting.
神的儿女在世界上是占了很重要的地方。 Kalau kita terikat menjadi jemaat Tuhan, 如果我们成为神的儿女， udah pasti kita akan masuk surga. 我们必定是上天堂。 Tapi kalau orang tidak menjadi jemaat Tuhan di dunia ini, 如果在世上不是神的儿女们， namanya nggak ada di surga. 在天堂没有他的名字。 Jadi kalau mau masuk surga, 如果我们要上到天堂， pertama-tama harus jadi jemaat Tuhan. 先要成为神的儿女们在地上。 Mesti jadi jemaat Tuhan. 虽然他是一个地上的神的儿女， Ya, bukan cuma jemaat GKK. 不单单是真理堂， Jemaat Tuhan. 神的教会的会。 Jemaat Tuhan bukan hanya GKK, ada gereja-gereja di sekitar kita, di situ ada jemaat Tuhan juga. 神的教会不是单单真理堂，还有我们周围很多的就是神 Itu 的 sebab 教会。 kenapa kita berusaha bawa orang ke gereja. 所以我们为什么要带领一些人来到教会？ Semoga dia itu menjadi jemaat 我 Tuhan. 们盼望、希望他成为神的儿女。 Semoga waktu mendengar nama Tuhan dia membuka hati dan terima Tuhan. 我们希望他听了神的名，他接受成为主的儿女们， Lalu dia menjadi jemaat Tuhan. 他成为神的儿女们， Dari jemaat Tuhan dia menjadi jemaat surga. 他成为神的儿女们，成为天上的国民。 Ya, maka kita perlu ingat orang-orang di rumah kita, menantu, apa cucu, apa semua yang belum percaya Tuhan. Kita kalau sudah jadi jemaat Tuhan, kita sedang menjalankan tugas ini. 所以我们成为神的儿女，我们要经验到我们的女婿、孩子们、女儿们还未信主的， Ya, ada kunci kerajaan surga di tangan 因 kita. 为我们有天上的钥匙在我们的手中。 Ya, orang itu mau terima kuncinya atau mereka mau lepas. 人要接受那个钥匙，还是他要放下？ Yang kedua, kunci kerajaan surga melalui disiplin gereja. 就是天上成为神的儿女，他是教会的一切的条规。 Ya, disiplin gereja itu kalau ada orang yang mengaku sudah Kristen tapi hidupnya masih malas-malasan, nggak benar misalnya. 比如说一个他是承认是一个基督徒，但是他还是一切的懒惰。 Ya, biasa dikasih tahu suruh bertobat, gitu ya. 如果我们劝他你要悔改， Yang kecanduan suruh berhenti kecanduan. 一切的不好的习惯要放下。 Ya, yang yang masih perkataannya kasar diajarin supaya kata-katanya lebih 常常 bagus. 讲粗话、不好的话，要改变，讲一些好的话。 Kalau dia mendengar, 如果他听了， berubah, 改变了， nah dia bisa diterima di gereja. 他可以被教会接受。 Tapi kalau dia tetap bebal, 如果他在玩， keras kepala, 他的硬着头 ya, 皮， ditegur dosanya malah nggak mau berhenti. 他被警戒，他不要停下来。 Gereja Tuhan punya hak, 教会有权利， anggap dia bukan jemaat. 他是可以不承认神的儿女， Nah dia terlepas di dunia. 他已经从世界撇开， Ya, berarti dia memang belum pernah jadi jemaat Tuhan. 他不曾再成为神的儿女， Karena hidupnya tidak pernah berubah. 因为他的生活不曾改变， Namanya juga nggak ada di surga. 他的名字也没有记载在天堂。 Ya, jadi hari ini penting kalau kita datang ke gereja. 所以今天我们来到教会， Penting bagi kita untuk jadi 很 jemaat 重 Tuhan. 要，成为神的儿女我们重要。 Ya, penting bagi kita untuk rutin datang sebagai orang-orang yang dikumpulkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. 所以神记记了我们来到这边来敬拜主，这个很重要。 Ya, karena Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengumpulkan kita menjadi jemaat. 因为神已经牺牲了自己，钉死在十字架，为了拯救我们世人。 Tuhan membayar dengan darahnya supaya kita ini dikumpulkan satu persatu dari mana-mana 我们的 supaya 耶 menjadi 稣 jemaat. 用他的宝血已经救赎了，为了要拯救我们。 Ya, karena pengorbanan Tuhan kita bisa berkumpul di dalam nama Tuhan.
因为神的牺牲使到我们可以聚集在一个教会里面。 Jadi kita yang sudah setia jadi jemaat Tuhan dan setia ibadah terus konsisten. 如果我们已经积极的来到教会敬拜主，我们就继续下去。 Dan mari kita jalankan tugas kita. 因为我们一定要行我们所行， Supaya lebih banyak orang lagi menjadi jemaat Tuhan. 使到更多的人可以成为神的儿女， Dilepaskan dari dosa lalu menjadi jemaat. 离开一切的罪恶，我们成为神的儿 Dan 女。 ingat, jemaat Tuhan ini 神的儿女们， jemaat yang akan menang. 就是我们必得胜的， Jemaat yang akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 他必定胜，与耶稣永永远远在一起。 Tidak ada alam maut di dalamnya. 没有一切的里面的可以隔绝与神的， Semuanya karena Yesus Mesias 因为一切就是因为我们的神就是弥赛亚， yang mengerjakan semua itu di dunia ini. 他所行的在这个世上。 Kita bersyukur mempunyai Tuhan 我们感谢主，我们有这样的 yang 神， mengasihi kita, 爱我们的神， yang menyelamatkan kita. 也拯救了我们的。 Mari kita berdoa. 我们祷告，看我们的手掌。 Ini pernah orang kasih tahu saya, 曾经有人告诉我老师， ada satu huruf di situ. 在这里有他一个字， Huruf apa katanya? 他问这个是手掌有什么字？ Waktu itu saya lihat huruf apa ya, saya tidak tahu. Tapi mirip-mirip huruf M sih. Tapi semua orang lihat, mereka bilang iya, saya punya juga mirip M. 他问这个是什么字？他多半的人就是 M 字， Katanya tahu nggak ini artinya apa? 它的意思是什么呢？ Di tangan kita yang pasti kita pegang. 就是神在我们的手里，我们所掌握的 M M， itu mati. 就是死的意思， Yang pasti kita pegang itu mati. 就是我们所掌握的就是死。 Tapi sore ini kita bersyukur. 但是我们今天我们感谢主， Mukse bilang 不是说 yang kita pegang itu setelah mati 我们所掌握的以后我们死后 itu surga. 就是天堂。 Jadi kita pegang pasti mati. 我们掌握死的，我们必定死， Tapi ada juga surga. 但是也有天堂。 Begitu berpuasakah kita untuk dapat surga? 我们有权并得到这个天堂吗？ Tidak ada. 没有， Hanya Yesus yang lakukan untuk kita. 只有耶稣为我们而行， Dia jamin kita ke surga. 他决定了我们成为神的天堂的公民， Karena kita jemaat Dia. 因为我们是他的儿女们， Jadi sore ini sebagai ucapan syukur kita, 所以今天我们成为神感谢神的仪式。 kita nyanyi 我们唱诗， Yesus Juru Selamatku. 耶稣是我的救主。 Lagu ini kalau Bapak Ibu pernah dengar sebuah lagu Mandarin, 如果弟兄姐妹曾经唱过华语歌曲的人， ini lagu epos nostalgia China. 这是有历史性的歌曲。 Judulnya Kuye Zhao Jingchen. 也 Tahu Bapak Ibu tahu Kuye Zhao Jingchen lagu ini? yang banyak Nah tahu ini 也叫京城 lagu-lagunya dirubahkan menjadi lagu rohani 这个是被改成为树林的歌曲。 Yesus Wo Jiu Zu. 呀， Kita nyanyi lagu ini pelan-pelan, 我们 nyanyi beberapa kali pasti bisa sambil kita menyiapkan persembahan kita. 我们慢慢的唱，以后我们把贡献献给。 Yesus Wo Jiu Zu，将身在世
与带追的羔羊。Sekali lagi dari awal. 耶稣我救主，降生在世间，为了与我罪，死在十字架上，为拯救你我，背负着重担，成为带罪的羔羊。主耶稣的爱，主耶稣的爱，长阔又高深。耶稣基督奇妙的爱，多么崇高伟大！我要歌颂他，我要赞美他，我要一生一世赞美他。Sekali lagi, Yesus我基督。Yang bisa kita nyanyi. 呀，大家一起来唱。耶稣我救主，降生在世间，为了与我罪，舍身在十字架上，为拯救你我，背负着重担，成为带罪的羔羊。耶稣的爱，主耶稣的爱，长阔又高深。耶稣基督奇妙的爱，是多么崇高伟大！我要歌颂他，我要赞美他，我要一生一世的歌颂赞美他。主耶稣的爱，主耶稣的爱，长阔又高深。耶稣基督奇妙的爱，多么崇高伟大！我要歌颂他，我要赞美他，我要一生一世的歌颂赞美他。我要一生，我要一生一世的歌颂赞美他。Doa persembahan kami minta Chantau Robin pimpin kita dalam doa. 我们请老兵传道为奉献谢祷。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan bagi kami. Kami dapat. Makasih Saudara. Dan untuk selanjutnya pengumuman dan doa berkat kami minta untuk 谢谢 Sally 请 dan 我们 pimpin 请 kita. 这个牧师做一个报告，而且结束的报告。 Baik, selamat sore semuanya. Shalom. Semangat? Wah, puji Tuhan ya. Saya lihat wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu luar biasa, selalu senyum ya. Nanti boleh bulan depan di-sharingkan apa rahasianya kok bisa senyum terus ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur ya karena persekutuan usia hadi ini bisa berjalan karena dukungan kita semuanya ya. Saya sampaikan terima kasih dulu untuk setiap kita yang telah berbagi berkat dengan kita pada hari ini ya. Sehingga lama-lama di usia indah ini rasanya berat badan makin bertambah ya. Oke, untuk Iho yang bawa duku yang ada di meja kita masing-masing, tepuk tangan dulu buat Iho yang sudah berbagi dengan kita.
Untuk Pak Thomas dan istri bawa brownies tadi ya. Wah, thank you. Untuk Ibu Shopee yang bawa kue Sri Kaya. Sisi. Untuk Ibu Eni yang bawa bolu. Untuk Ibu Diana bawa kue. Untuk Ibu Junti bawa kue juga. Untuk Ibu Leni bawa siomay. Untuk Ibu Chunyun bawa bolu. Untuk Ibu Wong Jufa bawa mie goreng. Untuk Mama Laura Paucu ya bawa makaroni panggang. Konsumsinya belum habis, jadi jangan pulang dulu. Masih ada di sana. Nanti kita akan makan lagi bersama-sama ya. Jadi selesai ini jangan pulang, kita akan makan bareng ya. Yang ada kita nikmati. Kenapa? Belum doa, belum sabar. Iya, udah mau minta cepat-cepat doa ya. Oke nih, saya mau sampaikan juga. Ini kan tanggal 31 Maret, kita itu laksanakan Paskah dan ulang tahun gereja ke-49. Nah, kali ini kita ingin melibatkan jemaat GKK semuanya untuk terlibat di dalam konsumsi yang namanya potluck. Potluck itu maksudnya kita bawa konsumsi masing-masing seperti di usia indah ini. Nah, saya baca ini ya. Misalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu tergerak misalnya mau bawa mie goreng. Nah, mie goreng, kemudian sate atau rendang, sop atau bakso, ayam goreng, sayur capcay, sapo tahu, rujak pengantin, kue-kue, puding, gorengan, buah-buahan, minuman. Nah, kalau ada yang tergerak, nanti boleh hubungi Semu nih, istri saya nih ya. Semu Felix ya. Kalau Semu Alu katanya nggak boleh ya. Ini mesti Semu Felix ya. Jadi dia nanti akan koordinir kita. Mungkin ada yang mau sumbang mie goreng misalnya 5 kilo. Nah, nggak apa-apa. Nanti yang lain bawa 5 kilo lagi. Karena memang ini kita siapkan itu untuk 350 orang ya. Sampai 400 ya. Jadi makanya kami sangat berharap kita berpartisipasi karena ini semua adalah dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya ya. Jadi semangat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semangat ya. Wah, kalau saya lihat dari wajahnya sih pada semangat ya. Kecuali Pak Thomas nih ya. Pak Thomas ada di Bangkan ya, sampaikan doa ya Pak Thomas ya. Oke, sore ini apakah ada yang mau didoakan mungkin kurang sehat atau apa gitu? Siapa tadi? Lai Kiong Chin ya? Nah, baik. Gimana udah jauh lebih baik kakinya ya? Oke, nanti kita doakan. Istri Pak Joni juga ya, yang baru ini ya. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Chun Yun, kaki juga, lutut ya. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Pak Ominco, apa Pak Ominco? Batuk-batuk. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Saya sebenarnya sore ini, tadi pagi ya, saya benar-benar sakit loh. Makanya saya hari ini pakai ini. Tapi saya di usia indah sore ini, rasanya badan saya makin seger. Ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, rasanya saya makin. Tadi saya sempat keringatan, makanya saya buka. Sehingga mungkin badan ini udah seger. Padahal badan saya memang lagi gak fit nih. Tapi puji Tuhan ya, karena ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, saya jadi semangat ya. Memang usia indah itu bikin semangat ya. Oke, masih ada lagi yang mau didoakan? Baik, kalau nggak ada, mari berdiri bersama-sama. Saya akan doakan untuk setiap kita. Mari berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk persekutuan daripada usia indah yang boleh berjalan sore hari ini. Kami doakan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami doakan untuk setiap kami yang ada di sini, yang ada di dalam kelemahan fisik. Ya Tuhan, kiranya di dalam setiap sakit yang kami alami, kami boleh dikaruniakan satu pengenalan yang lebih dalam tentang Engkau.
karena Engkau pasti mempunyai maksud-maksud yang mulia ketika Engkau memberikan kami sakit. Memang kami yakin Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi terkadang Tuhan juga masih belum menyembuhkan kami. Tetapi di dalam segala kondisi biarlah kami belajar untuk percaya dan tetap melihat rencana-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh di dalam kelemahan fisik yang kami alami, kami boleh mendapat pengenalan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami mohon kiranya Tuhan yang tolong, dan kami doakan untuk mereka yang sakit pada sore ini, supaya Tuhan juga berkenan memberikan akan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Baik untuk Ailai Kyunichin, kiranya Tuhan juga yang terus sempurnakan kesehatan dia, baik kaki dan bagian tubuh yang lain, sehingga dia juga boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Demikian juga untuk Ii, istri Pak Joni yang kemarin boleh dioperasi, disuntik matanya. Hari ini kami bersyukur dia bisa ikut usia indah ini semua karena berkat dari Tuhan. Tuhan terus berkati matanya dia, supaya juga matanya boleh akhirnya bisa pulih dan bisa normal. Berkati juga Pak Joni, berkati mereka berdua di dalam kesehatan mereka. Demikian juga Ai Chun Yun, kiranya Tuhan juga memberkati dia, lututnya yang tiba-tiba agak sakit sehingga dia masih menanti apa yang perlu untuk tindakan apa yang perlu dilakukan. Beri hikmah bijaksana, apakah perlu ke dokter, minum obat. Kami doakan Tuhan yang berikan kesembuhan kepada dia. Demikian juga untuk Pak Min Cho, Tuhan juga boleh memberkati. Kalau batu-batu, flu, lemah, Tuhan sendiri yang boleh sembuhkan, sempurnakan kesehatan Pak Min Cho agar juga boleh kuat dan boleh sehat ya Tuhan. Kami juga doakan untuk setiap kami sore ini yang ada di dalam kelemahan tubuh, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesembuhan, dan juga kuatkan kami secara rohani. Meskipun mungkin fisik kami bisa saja lemah, tetapi kiranya rohani kami terus boleh disegarkan oleh firman Tuhan, bahkan oleh iman yang terus berharap, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Kami juga doakan untuk rekan-rekan kami di dalam masa-masa cuaca yang kurang baik ini, mereka yang lagi ada di rumah, yang tidak bisa hadir bersama dengan kami juga karena kesibukan. Mohon Tuhan juga tolong mereka, pimpin mereka apapun kegiatan mereka. Kami doakan bulan depan kiranya juga Tuhan terus memberkati kami, khususnya kami ingin merayakan akan kebangkitan Yesus Kristus, merayakan Paskah. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk acara daripada usia indah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terpujilah Engkau. Kami naikkan semua permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk persekutuan usia indah bulan depan, kemungkinan kita mau rayakan Paskah. Jatuhnya kan itu di tanggal 11 kalau Kamis kedua. Tanggal 11 itu pas Idul Fitri. Jadi kemungkinan kita akan maju di tanggal 4 April. Jadi kurang lebih 3 minggu lagi. Tapi acaranya itu adalah perayaan Paskah. Jadi kami berharap nanti kita boleh ajak teman kita, karena ini pas Paskah. Kalau tanggal 11, nanti tanggal 18 itu udah kelamaan. Jadi mungkin kemungkinan 3 minggu lagi kita akan bikin usia indah lagi untuk perayaan Paskah. Demikian untuk warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita foto dulu semua lu. Semua Felix boleh foto dari sini. Ya, kita foto dulu ya. Ya, duduk aja di tempat.